Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian dan juga pembacaan kita dari Hasyiah Syekh Abdullah Syarqawi pada kata muallif qauluhu syahida. Ini menerangkan kepada syarah Syekh Al-Hudhudi, alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan dengan kewujudannya sekalian makhluk-makhluk kainat yang ada. Okey. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu syahida. Kata syarih syahida ay aqarra bilisanihi. Maksud syahida menyaksikan itu ialah aqarra bilisanihi. Ikrar dengan lidah, mengaku dengan lidah, wa az'ana biqalbihi, dan patuh tunduk dengan hatinya. Az'ana, iz'an maksudnya dia patuh hati, mengaku dengan lidah dan mematuhi atau mengaku dengan hati. Jadi ini kena fahamlah syahidah ni yang mana dalam syahadah yang kita sebutkan itu, syahidah itu bukan dengan maksud tengok semata-mata. Lafaz syahidah tu betul syahid tu mubarat qurratul qadam, mubarati qurratul qadam. Saya menyaksikan pertandingan bola sepak. Itu satu. Ni kadang-kadang digunakan, disalahertikan oleh golongan makrifat. Mereka mengertikan asyhadu tu makna aku naik saksi dengan makna aku melihat. Tiba-tiba dipersoalkan, lihat apa? Kita tak tengok Tuhan. Kita tak tengok Nabi Muhammad. Jadi siapa yang kita lihat? Mereka pun reka-reka lah supaya yang kita nak tengok tu mesti ada. Jadi tak ada orang lain kita tengok kecuali diri kita. Maka hakikat ketuhanan dan Muhammad itu diri kita. Dibawa ke situ. Itu pemahaman yang salah. Ini jelas-jelas orang yang tidak faham bahasa Arab. Jadi kena beri penerangan dan tambih peringatan kepada masyarakat awam ni yang sekarang ni ada sebahagian mereka cenderung untuk mengambil ilmu-ilmu makrifat bukan daripada ahli dan guru dia. Orang yang bahasa Arab pun tak tahu apa-apa cakap, sebut pun tak betul. Okey. Maka itu membahayakan bagi akidah. Tengok, ulama kata syahidah.
Ai aqarra bilisanihi. Yang iqrar yang mengaku dengan lidah, wa adhana biqalbihi yang tunduk patuh dengan hati. Ini bin nisbati li anwa'il uqala'i ats-tsalatsati. Ini dengan makna ikrar dan tunduk hati itu, kepatuhan hati bagi jenis-jenis yang berakal yang tiga. Makhluk yang berakal. Jadi makhluk berakal ni ada tiga. Siapa dia? Al-insi, wal-jinni, wal-malaikah. Manusia, jin dan malaikat. Itu kira uqala lah. Al-uqala ats-tsalatsah. Orang-orang jenis-jenis yang berakal yang tiga. Jadi yang ini sesuai syahidah tu dengan maksud ikrar dan juga idhan. Itu satu. Wa bima'na dalla. Dan syahidah pula boleh dengan makna dalla. Syahidah dengan maksud dalla, iaitu menunjuk. Bin nisbati li ghairi anwa'il madhkurah. Itu nisbah kepada selain nau'-nau' jenis-jenis makhluk yang tersebut tadi. Min baqiyati al-muhdathat. Daripada baki-baki makhluk-makhluk yang baru. Nampak? Jadi kalau syahidah yang menyaksikan dengan kewujudan Allah. Jadi kalau makhluk yang berakal menyaksikan tu makna dengan lidah dan juga percaya dengan hati. Okey. Dah selain daripada yang berakal, adakah tidak menyaksikan kewujudan Allah? Dia menyaksi dengan maksud dalla. Dia menunjuk kepada kewujudan Allah Ta'ala. Maka, wal awwalu, yang pertama tadi. Haqiqatun. Yang pertama, haqiqah. Mana? Yang pertama haqiqah itu. Syahidah dengan maksud aqarra. Dengan idha'an itu. Al-awwal wal-awwalu haqiqatun. Yang pertama syahidah dengan maksud yang pertama nisbah kepada uqala itu hakikat. Hakikat penggunaan lafaz itu syahidah pengakuan. Pengakuan dengan lidah lah. Wathani majazun. Yang kedua iaitu syahidah dengan makna dalla. Yang kedua tu syahidah dengan makna dalla itu majaz. Majaz itu imma mursalun. Sama ada majaz mursal. Jadi anwa' majaz ni secara umumnya majaz ni luas. Sama ada dia majaz mursal. Majaz mursal ni dia ada alaqah. Ada alaqah perkaitan dia. Majaz mursal li'alaqatil luzum. Kerana ada alaqah luzum. Lazim berlaziman. Lazim daripada mengaku itu ialah menunjuk. Lazim daripada mengaku itu ialah menunjuk. Ataupun lazim daripada menunjuk itu mengaku. Gitu. Jadi alaqah itu alaqatil luzum. Au bil isti'arah. Majaz dengan cara isti'arah taba'iyah. Isti'arah taba'iyah. Jadi isti'arah taba'iyah ini dia isti'arah ada beberapa pembahagian lah. Isti'arah asliyah, lawan dia isti'arah taba'iyah. Isti'arah asliyah ni yang dikekalkan lafaz isim jamid, isim jamid. Isim hak tak boleh istiqaq. Isti'arah taba'iyah ini isti'arah ni kali asalnya ialah tashbih tapi dia buang wajh syabah dengan adatu syabah dibuang. Lepas tu sebahagian daripada musyabbah bih itu ada yang dibuang dan digantikan benda yang menunjukkan kepada yang dibuang. Itu pada takrif balaghah. Jadi kita boleh rujuk balik kitab balaghah. Jadi ada isti'arah tasrihiyah ma dzukira fihi bil lafzi musyabbah bihi. Kalau isti'arah makniyah ma huzifa fihi musyabbah bihi wa rumiza ilaihi bi syai'in. Di makniyah yang dibuang musyabbah bih tapi digantikan benda yang menunjukkan pada musyabbah bih. Itu pembahagian lain pula isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah. Itu pembahagian yang berbeza. Ini isti'arah tabi'iyah melihat kepada perkataan yang berlaku isti'arah tersebut. Dia kalau tabi'iyah ni dia itu diisytiqaq. Dia bukan perkataan jamid, bukan asal, bukan isim jamid, tapi dia itu diambil daripada kalimah. Dia isytiqaq daripada kalimah yang asal. Okey.
Jadi yang kedua, syahidah dengan makna dalal sama ada majaz mursal. Apa alaqah? Alaqah luzum. Lazim dengan menyaksikan itu ialah dia menunjuk. Ataupun dengan isti'arah, majaz dengan cara isti'arah tabaiyah. Bagaimana? Bi'an syubbihat, dengan bahawa ditashbihkan. Ad-dalalatu bisyahadati, menyaksikan menunjuk itu, syubbihat bisyahadah, dengan penyaksian. Tunjuk itu diseumpamakan, diserupakan dengan penyaksian. Dalalah itu ditashbihkan dengan syahadah. Macam mana? Apakah sebab tashbih? Dia ada, kena ada jami' dia. Kena ada jami', kalau dalam usul fiqh dipanggil qiyah lah. Apa jami' dia yang menghimpunkan, yang menyebabkan kita tashbihkan dalah dengan makna syahadah tu? Bijami'i anna kullan, dengan yang menghimpunkan bahawa setiap satu itu yusilu ilal maqsud. Dia menyampaikan kepada maksud. Dia menyampaikan kepada tujuan dan matlamat. Dalalah, dal menunjuk kepada madlul. Syahadah menunjuk pada masyhud alaih. Nampak? Jadi ada setiap daripada satu itu dia menunjuk kepada maksud yang dikehendaki. Dalalah dia menunjuk kepada yang dikehendaki. Madlul, syahadah menunjuk kepada yang dikehendaki. Masyhud alaih. Wastu'irati syahadatu, kemudian diisti'arahkan, dipinjam. Dipinjam lafaz syahadah bagi menunjuk kepada dalalah. Jadi asalnya dalalah kan. Ini merujuk kepada syahidah dengan makna dalal ni. Ini kepada anwa' ghairil uqala, jenis-jenis yang bukan berakal ni. Maka jenis yang bukan berakal, dia menyaksikan. Apa maksud menyaksi? Dia menunjuk. Maka di situ berlaku isti'arah tabaiyah. Macam mana? Syahadah itu disamakan dengan dalalah. Okay? Dipinjam lafaz syahadah bagi makna dalalah. Adakah diguna lafaz syahadah betul? Tak. Washtuqa, dan diistiqaq minha, daripada kalimah syahadah, syahida. Fi'il. Sebab itu dia jadi isti'arah tabaiyah. Kerana lafaz itu bukan lafaz isim jamid. Dia itu istiqaq daripada kalimah lain. Jadi, washtuqa minha diistiqaq. Diambil daripada minha ay min syahadah. Lafaz syahidah bermakna dengan makna dalal. Satu. Ataupun dia itu majaz dengan cara kinayah. Dengan cara kinayah. Kinayah makna kita kata, bahasa Melayu kita apa? Kita bukan perumpamaan dah lah. Kita kata, tapi bahasa Melayu ni dia sama je dah. Perumpamaan, sindiran ataupun bidalan dan seumpamanya lah. Itu saya kena tengok cikgu bahasa Melayu lah. Apa istilah sesuainya. Sebab kita perumpamaan, kinayah. Bahasa Arab ni dia ada beza sikit lah. Ada beza. Setiap tu dia ada perbezaan dia. Okey. Di sini ataupun dengan cara kinayah. Macam mana? Bi'an syubbiha, dengan bahawa ditashbihkan. Ma'adal anwa'il mazkurah, apa yang selain jenis yang tersebut. Bil aqili, ditashbihkan bil aqil, dengan orang yang berakil. Jadi makhluk yang tak berakal ni diumpamakan dengan makhluk yang berakal. Ma'ada al-anwa' al-madhkurah ini diumpamakan dengan yang berakal. Bila diumpamakan berakal, maka kita kata dia pun ada sifat syahidah lah. Kita umpamakan pula. Okey, habis itu. Kemudian dah habis gitu. Kinayah lagi, masih cerita bab kinayah lagi. Wasyahadatu, maka syahadah itu takhyilun. Berlaku takhyil, pengkhayalan, maksudnya makna perumpamaan pada akal lah. Diumpamakan mereka itu seakan-akan makhluk yang berakal, yang menyaksikan. Au majazun aqli, ataupun kita bolehkan katakan benda yang tak berakal, makhluk tak berakal ni menyaksikan atas jalan majaz aqli.
Bagaimana bi'an usnida dengan bahawa disandarkan al-asyhadatu, syahadah itu allati haqquha yang mana sepatutnya haknya antusnada bahawa disandarkan lil aqil. Syahadah ini penyaksian sepatutnya disandarkan kepada yang berakal. Tapi kita usnida li ghairi man hiyalah. Li ghairi man, bagi selain orang yang sepatutnya. Jadi berlaku di situ majaz akli. Majaz akli. Syahadah misbah kepada makhluk yang tak berakal. Dia berlaku kinayah. Kenapa kinayah? Mengkinayahkan kita mengumpamakan makhluk tak berakal tu macam berakal. Satu aspek. Kemudian dia menyaksikan itu sama ada takhyilun ataupun majaz akli. Dengan kita sandarkan syahadah itu yang sepatutnya syahadah menyaksikan itu bagi makhluk yang berakal. Usnida li ghairi man hiyalah, disandarkan kepada yang selain daripadanya. Tiba-tiba kita menyandarkan perkataan menyaksikan kepada makhluk ada berakal. Padahal sepatutnya yang menyaksikan ni yang berakal sajalah. Berlaku di situ majazun aqliyun, dipanggil majaz akli. Ini semua perbincangan balaghah. Maka bila begitu penggunaan syahidah. Syahidah di sini wa fahuwa min isti'malil lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Maka di situ dia itu ialah penggunaan lafaz pada hakikatnya dan majaznya. Maka begitu syahidah itu diguna dengan makna hakiki dan juga makna majaz dalam masa yang sama. Nampak tak? Sebab dia kata wa syahida bi wujudihi jami'ul kainat. Jadi kainat ni dua bangsa, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Maka di situ kalau berakal tu digunakan lafaz itu pada hakikatnya. Dah yang tak berakal digunakan lafaz yang sama pada majaz dengan makna majaz dia. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh indaman yujawizuhu. Di sisi orang yang mengharuskannya minal usuliyin, di kalangan ulama usul. Ni perbincangan usul pula. Dalam usul fiqh dibincang pula. Adakah boleh lafaz itu ditanggung? Satu lafaz yang sama dalam, kalau diulang lafaz berbeza tak masalah. Ni lafaz satu tapi muta'allaq dia tepat benda yang berkait dengan lafaz tersebut dua. Lafaz yang sama diguna dengan makna majaz dan guna makna hakiki dalam masa yang sama. Adakah boleh? Jadi di situ dia dikira penggunaan lafaz pada hakikat dan majaznya di sisi orang yang mengharuskannya di kalangan usuli. Okey, selesailah tu. Dah pandangan yang mengatakan tak boleh macam mana? Wa amma man mana'ahu, adapun orang yang menghalang. Sebahagian ulama kata tak boleh. Tak boleh satu lafaz digunakan dengan makna hakikat dan majaz dalam satu masa. Tak boleh. Dalam masa berbeza atau keadaan haifiyah berbeza tak ada masalah. Tapi dalam satu ibarat, satu masa, diguna satu lafaz dengan makna hakikat dan majaz. Sebahagiannya kata tak boleh. Wa amma man mana'ahu, maka adapun orang yang menghalangnya, mengatakan tak boleh isti'mal lafaz dengan hakikat dan majaz itu dalam masa yang sama, fayaj'alu, maka dijadikan demikian itu, fayaj'alu dzalika wa nahwahu, dan seumpamanya, mim babi umumil majazi, dipanggil bab umum majaz. Bukan bab isti'mal lafzi fi haqiqati wa majazihi, tapi dipanggil bab umum majaz. Apa bab umum majaz? Taswirnya bi an yusta'mal, dengan bahawa digunakan al-lafzu fi ma'nan majaziyin, pada makna majazi kulliyin, makna majazi yang kulli, yang menyeluruh, ya'ummul ma'nal haqiqiyyah, yang umum dia merangkumi makna hakiki, wal ma'nal akhara majaziyya, dan makna satu lagi makna majazi. Dia panggil bab umumil majaz. Nampak?
Makna tu syahidah dia ada makna hakikat, ada makna majaz. Okey, bagi ulama yang kata tak boleh nak guna satu lafaz dengan hakikat dan majaz dalam masa yang sama, maka dia kata bagaimana kita nak iktibarkan penggunaan tu? Dia dikira sebagai umumil majaz. Kerana syahidah dari segi makna majaz ni makna tujuh wiza, dia bukan sekadar had dia boleh melangkaui lebih lagi, makna yang lebih luas. Maka umumil majaz dia boleh menggunakan lafaz itu pada makna majazi yang kulli, yang menyeluruh, yang merangkumi makna hakiki dan makna lain makna majazi. Jadi makna majazi kulli ni bila majazi makna yang melangkaui termasuk hak luar dan hak dalam. Hak luar yang majaz pun kita guna, hak hakiki pun guna juga. Tu dipanggil bab umumil majaz. Okey, maka min babi umumil majaz bi an yusta'mala al-lafzu fi ma'nan majaziyyin kulliyyin ya'ummul ma'na haqiqiyya wal ma'na al-akhara al-majaziyya. Dan makna lain yang majazi. Maka amma ka'an yurad, dengan bahawa ka'an, dia bagi contoh penggunaan syahidah dengan umum majaz. Ka'an yurada, dengan bahawa dikehendaki, bi syahidah, dengan syahidah di sinilah. Ni pula kalau kita ni yang kalau kita nak tahqiq, makna kita kena buat buat gitu, buat dalam kurungan. Nampak tak? Ka'an yurada bi syahidahuna, dengan maksud athbata. Syahidah dengan maksud athbata. Itu majaz tu. Ai athbata wujudahu ta'ala, mengisbatkan wujud Allah Ta'ala. Jadi takdir kalam alhamdulillahilladzi athbata wujudahu jami'ul kainat. Gitulah. Jadi syahidah tu dengan makna yang lebih umum, majazi, iaitu asbata. Bila asbata wa isbatul wujudi, dan isbat wujud a'ammu, lebih umum, min an yakuna bil iqrar, bahawa adalah ia dengan cara iqrar, pengakuan lidah, wa bidalalati, dan juga dalalah. Bila guna lafaz asbata maka jadi umum. Boleh dengan makna iqrar dengan lidah, dan boleh dengan makna dalalah, menunjuk. Maka fakullun minal uqala, setiap daripada makhluk yang berakal, wa ghair minal uqala'i wa ghairihim, daripada makhluk yang berakal dan selain mereka, muthbitun, mereka mengisbatkan liwujudihi ta'ala, bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab umumil majaz. Nampak? Okey. Jadi sahlah syahidah tu pakai dengan kepada kedua-dua kumpulan tadi. Kumpulan makhluk yang berakal dan tidak berakal, sebab dia dengan makna asbata. Ini khilaf belaka, nak pegang hak mana satu tak ada masalah lah. Okey. Habis. Hadza kulluhu, dan ini kesemuanya, al-mazkur minal bahthi, apa yang disebut daripada perbahasan ini, binaan, ini kesemuanya dibina, ala annal jamadati, dibina di atas bahawa segala jamadat, segala makhluk-makhluk jamadat ni yang tidak berakal lah. Makhluk-makhluk yang tidak berakal, annal jamadati tusabbihu, mereka bertasbih bilisanil hal, dengan lisanil hal. Lisanul hal ni makna yang tidak berlafaz. Dia bertasbih dengan keadaan dia. Dia bukan berlafaz. Kalau lisanul maqal, perkataan dia ada lafaz, dia ada bunyi. Lisanul hal tanpa bunyi. Lisanul hal banyaklah contoh. Orang itu mari dalam keadaan muka
muka dia masa dahi dia keruk. Nampak? Jadi muka dia itu menunjukkan dia ada masalah. Sakit perut. Bagi tanda contohnya. Lisanul hal tak perlu cakap tu. Nampak tak? Dia angkat tangan. Ustaz nak dia angkat tangan. Angkat tangan je contoh. Angkat tangan. Tengok muka kena dah. Nak kita dah ni tubik-tubik tak apa. Tak perlu cakap pun. Nampak? Jadi ini dibina di atas bahawa sekalian jamadat itu tusabbihu bilisanil hal. Dia bertasbih dengan lisanul hal. Dengan keadaan dia itu, hal dia, bukan dengan perkataan. Warajihu. Tapi pandangannya rajihnya khilafuhu, ialah khilaf dia. Makhluk-makhluk ni sebenarnya bercakap dengan ada percakapan dia. Bukan sekadar lisanul hal saja, tapi lisanul maqal pun bercakap juga. Wa innaha warajihu khilafuhu wa annaha lah. Dan sesungguhnya ia apa dia? Apa nama ni? Makhluk-makhluk jamadat itu tusabbihu, mereka semua bertasbih bilisanil maqal, dengan lisanil maqal, dengan lidah hak boleh bercakap-cakap lah, berkata-kata lah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nak kamu tidak mampu memahaminya. Allah Ta'ala sebut kan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu kecuali mereka itu yusabbihu bihamdihi. Mereka mentasbih, memuji Allah, tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Jadi tasbih di sini, di sisi ahli sunnah, kita itlaq lafaz tasbih ni dengan makna hakikat lah. Sebab tidak mustahil makhluk itu berbicara dengan ada bunyi, ada perkataan, tak pelik. Dalilnya, anak batu, masa Nabi pegang, anak batu bertasbih. Tasbihul hasa. Anak batu yang Nabi pegang itu, satu hari Nabi bersama sahabat, Nabi ambil berapa biji anak batu, Nabi pegang tangan, bunyi tasbih anak batu tu. Nampak tak? Berbunyi. Menunjukkan bahawa ada bahasa dia. Tapi kita, la tafqahuna tasbihahum. Kita tidak tahu tasbih mereka. Sebab kita tidak dengar dengan panca indera ni. Okay. Maka bila begitu, rajihnya makhluk yang jamadat pun bertasbih dengan lisanil maqal. Wahina idzin. Maka ketika itu, ay wahina idz jaraina alal qawli rajih, fala hajata ila tajawuzi. Maka tidak berhajat kepada tajawuz, majaz yang kita buat tadi. Yang kata ni majaz akli lah, ginilah, pelaku kinayah lah. Tak dah. Tak perlu hajat dah lah. Sebab syahidah tu makna ikrar dengan lisan dah. Maka benda yang berakal memang dia ada berikrar dengan lisan. Dah tak berakal? Tak berakal pun dia ikrar dengan lisan dia. Lisan maqal dia. Cuma kita tak dengar. Jadi tak perlulah. Fala hajata ila tajawuzi al-madhkur. Kepada majaz yang tersebut tadi. Boleh Kemudian, kata Musannif rahimahullah, wa'lam anna aktharan nusakhi. Ketahuilah kamu bahawa kebanyakan nuskhah syahida. Tulis apa dia? Tulis syahida bitadhkir. Dengan muzakkar. Baca syahidah. Wa huwa zahirun fi ba'dihha. Dan itu zahir pada sebahagian. Sebahagiannya lah. Jadi, jelaslah apa nama ni, kalimah tersebut pada sebahagian nuskhah tersebut. Bukan. Wa huwa zahirun. Wa huwa zahirun makna dengan syahidah tu, guna lafaz syahidah tu zahir. Wa fi ba'diha, wa fi ba'di nusakhi. Pada sebahagian nuskhah datang dengan kalimah syahidat dengan ta'nis. Datang dengan ta'nis. Yang kita ni syahidah kan? Ke ada nuskhah syahidat. Kalau ada nuskhah siapa boleh khabar lah. Ada sebahagian nuskhah dia kata syahidat bit ta'nif. Kalau taknis macam mana? Wa wajhuhu, wajah. Wajah datang dengan wajah taknis itu, annal fa'ila, bahawa fa'il, allazi huwa jami'u. Di sini fa'il di mana? Jami'.
Mana jami'? Syahida bi wujudihi jami'u. Sini kan? Jami'u. Ini fa'il bagi syahidah ni. Fa'il bagi syahidah. Jadi fa'il yang mana jami' itu lamma udhifa, bila dia diidhafakkan, lamma udhifa ilal kainat, bila dah diidhafak pada kainat tu, dia kata jami' kainat kan ni. Bila diidhafak kepada kainat allati hiya muannasatun, yang mana kainat ni muannasah, muannah dia majazan. Tapi muannah majazi lah. Sebab kainat ni umum kan. Kainat ni bukan semua kainat tu ada apa nama ni, alat perempuan. Itu baru muannah hakiki. Muannah hakiki yang ada alat perempuan. Tapi kita kainat ini muannah dari segi majaz. Bila jami' diidhafakkan kepada kainat, jami'ul kainat iktasaba, maka memperoleh ia at-ta'nitha. Dia boleh jadi jami' itu dia mengambil ta'nis. Jami' itu dia mengambil ta'nis. Nampak? Bila diidhafak kepada kainat, dia mengambil ta'nis. Kenapa? Li'annal idhafata, kerana idhafat tu taksibu dhalik, dia boleh mengkasapkan, boleh mendatangkan ta'nis itu, mendatangkan ta'nis. Qala fil khulasah, berkata Imam Malik dalam khulasah. Khulasah ni apa ni? Alfiyah lah. Alfiyah Ibn Malik. Wa rubbama aksaba thanin awalan. Wa rubbama aksaba thanin awalan ta'nitha in kana li hasfi muhalan. Wa rubbama, kata wa rubbama sini li taqlil. Kadang-kadang aksaba thanin awalan, memberi oleh thanin, aksaba, memberi. Ya, aksaba ni dia ta'addi dua maf'ul. Thanin ni jadi fa'il bagi aksaba. Kadang-kadang memberi oleh thanin, oleh lafaz yang kedua. Yang kedua, kalimah yang kedua, awalan, dia beri kepada yang pertama. Ini maf'ul yang pertama. Ta'nithan, maf'ul kedua. Lafaz yang kedua memberi kepada lafaz yang pertama akan ta'nis. Dia boleh beri. In kana ta'nithan in kana lil hazfi muhalan. Jika adalah bagi hazah itu muhalan, berhak layak. Jika dia boleh. Ai ja'alahu ahlan. Dia boleh untuk terima ta'nis. Jadi yang contohnya ginilah. Jami'ul kainat, kainat ta'nis. Jadi kainat ni boleh memberi kepada jami' itu sifat ta'nis dia tu. Wa rubbama aksaba sanin awalan ta'nisa in kana li hazfi muhalan. Jadi dalam masalah ini, maka nuskhah yang kata syahidat pun boleh diterima. Nampak? Boleh diterima. Jelas? Okey. Kemudian dia bincang pula lagi. Dia kata kainat tadi kita kata majaz kan. Majaz apa, muannas majazan. Wa wajhu kaunil kainati muannasatan, dan wajah apa sebab kainat itu, keadaan kainat itu muannasan majazan, muannas dari segi majaz. Sebab apa kita kata kainat itu muannas juga secara majazi? Wa wajhu kaunil kainati muannasatan majazan, dengan bahawa annaha bimakna zawatil kainat, bahawa sesungguhnya dia itu dengan maksud zawatil kainat, yang ada zawat. Zawatil kainat, zat-zat yang kain, yang ada, yang wujud. Jadi kain tu yang ada. Apa yang ada? Zat lah. Jadi zat-zat, sekalian zat-zat yang wujud. Kama ya'ti, sebagaimana lagi akan datang sebut dalam hasyiah ni lah. Maka wadzawatu jam'u zatin, dan zawat itu jamak kepada zat. Zawat itu jamak pada zat. Zat itu apa? Wahia jumlatul badani, iaitu jumlah himpunan badan. Zat itu maknanya himpunan badan lah. Jumlah badan, iaitu himpunan ada pada badan kita. Muzakkaran,
sama ada muzakkar kana au muannatsan. Ai sawa'un kana az-zatu muzakkaran au muannatsan. Sama ada dia itu muzakkar atau muannas, panggil zat belaka. Okey. Jadi sebab itu kita kata muannas majaz, sebab itu kalimah zat ini tuzakkar wa tuannas. Boleh dimuzakkarkan, boleh dimuannaskan. Okey. Wala yufhamu minha, dan tidak difaham dari kalimah za itu zatu farjin, yang mempunyai faraj bi khususiha, secara khusus. Bukan maksud zat itu yang ada faraj secara khusus. Waktu memang muannah hakiki lah. Okey, jelas. Walam yakul. Okey, selesai dah bab tadi. Jami'. Lepas tu nak kembali balik. Kenapa musannif kata alhamdulillah allazi syahida kan? Walam yakul alhamdulillahi syahidi. Segala puji bagi Allah yang menyaksi. Asyahid. Walam yakul alhamdulillahi syahidi tu. Biwujudihi jami'ul kalam. Kenapa tak tulis gitu tu? La'allahu, boleh jadi. Kenapa dia buat datang dengan fi'il? Tak buat datang dengan isim je. Buat jadi sifat tu. Kenapa? La'allahu li'adami wurudihi. Boleh jadi kerana tidak datang warid lafaz asyahid. Tak ada lafaz asyahid daripada asma'ullah al-husna. Boleh jadi gitu katanya. Kenapa? Wa asma'ullahi ta'ala tauqifiyah ala sahih. Dan asma'ullah itu, nama-nama Tuhan itu tauqifiyah. Kita tak boleh nak reka-reka. Kita tak boleh kita tidak boleh nak kiyah-kiyah. Dia tauqifiyah, terhenti kepada nas yang datang daripada Quran ataupun hadis. Ala sahih, atas kau yang sahih. Habis. Wa ta'liqul hamdi bidzalikal wasfi, dan mengaitkan puji. Dia mengkaitkan puji dengan sifat tersebut. Mana? Alhamdulillahillazi syahida biwujudihi. Dia kaitkan puji dengan yang menyaksi dengan kewujudannya itu. Wa ta'liqul hamdi bidzalikal wasfi yush'iru, memberi isyarat bikaunihi, bahawa keadaan dia itu illatan, seakan-akan yang penyaksian kewujudannya itu sebagai illah kepada puji. Memberi yush'iru, memberi isyarat bahawa keadaannya itu menjadi illah. Faka'annahu, seakan-akan berkata, seakan-akan dia kata, ahmadullah, aku memuji Allah, li syahadati jami'il kainat, kerana telah menyaksikan, kerana penyaksian sekalian segala kainat, segala makhluk, biwujudihi, dengan kewujudan Allah. Jadi aku puji ni sebab apa? Sebab segala makhluk menyaksikan kewujudan Allah. Fahuwa, maka itu fi muqabalatin ni'mah, dia itu pada muqabalah, pada membalahkan nikmat. Tak? Membalahkan nikmat. Muqabalah lawan. Ada lawan. Ada apa ni? Ada lawanan dia. Ada balasan dia. Ada muqabalah dia lah. Jadi kerana sekalian makhluk memuji, sekalian makhluk menyaksikan kewujudan Allah, maka aku puji. Jadi pujian itu berlaku kerana ada nikmat yang telah diberi. Apa dia? Iaitu kewujudan makhluk ini. Kewujudan makhluk ini yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala, itu melayakkan bahawa kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu, fayuthabu alaihi, diberi pahala ke atasnya. Yuthabu alhamid lah. Thawabal wajibi, akan sebagai pahala wajib, pahala amalan wajib.
Ni apa ni? Tengok ni. Ini halus penelitian muhasyi kita ni. Sekarang ni kita puji Allah. Puji kita itu dok lari sama ada sunat atau wajib kan? Kalau kita puji, kalau semata-mata puji yang makna tidak di atas sebab-sebab yang mewajibkan lah pujilah. Kalau sebab wajib puji, contohnya alhamdulillah dalam khutbah. Dalam khutbah tu alhamdulillah wajib puji. Maka kita buat benda wajib dapat pahala apa? Pahala wajib. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam apa nama ni? Dalam surah Fatihah. Wajib dah baca alhamdulillah. Ayat yang kedua tu wajib sebab ia ayat Quran. Maka sebut alhamdulillah tu wajib. Itu ayat Quran lah. Kalau kita nak asingkan contoh lain macam khutbah tadi. Khutbah alhamdulillah tu rukun. Maka wajib sebut. Bila wajib sebut? Sebut kita alhamdulillah tu puji. Tapi puji tu pahala-pahala wajib. Sebab itu amalan wajib. Okay, tengok sini. Maka bila dengan ilah yang diberi ni, kita puji itu kerana sebab sekalian makhluk itu menyaksikan kewujudan Allah sebab Allah menjadikan makhluk, maka layak makhluk untuk puji. Maka perbuatan puji itu jadi wajib. Fahuwa sebab apa? Fi muqabalatin ni'mah. Pujian itu pada membalaskan nikmat. Nikmat Tuhan wujudkan makhluk itu. Bila begitu, fayusabu alaihi thawabal wajibi. Diberi pahala akan sebagai pahala amalan wajib az-zaidi ala thawabil mandub. Yang lebih daripada pahala sunat. Bisab'ina darajah. Dengan lebih 70 darjat. Kalau puji semata-mata, puji sunat. Pahala apa? Pahala sunat. Tapi kalau puji dengan lihaz, dengan memerhatikan bahawa puji itu wajib, maka pujian kita tu dapat pahala wajib. Pahala wajib dengan pahala sunat. Lebih pahala wajib lah. 70 kali ganda lebih pada pahala sunat. Nampak? Jadi ni mungkin kita tak perasan ni. Tak perasan. Sebab itu, lebihnya amalan orang yang alim, orang yang tahu daripada orang tak tahu. Amalan sama. Orang tak tahu dengan orang tahu. Buat amalan sama. Tapi bila timbang di sisi Allah, amalan orang yang alim, yang tahu ni lebih pada orang tak tahu. Sebab apa? Sebab ni kerana niat ni. Kerana lihaz, kerana memerhati dan menilik pada niat gini, benda disebut alhamdulillah, alhamdulillah dia dapat pahala wajib. Dengan orang lain sebut alhamdulillah saja-saja dengan maksud puji yang sunat. Maka pahala sunat. Begitulah seumpamanya. Kemudian kata muhasyi, qauluhu biwujudihi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay. Ada apa-apa persoalan ataupun perbincangan, boleh kita bincang dalam apa nama ni, komen di bawah. Kita sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.